Kita tengah record. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Hari ini insyaAllah kita akan share tentang Aquasense punya skincare set. So, kebanyakan sebelum ni lah yang saya sebelum menggunakan Aquasense ni, saya sendiri rasa macam cuci muka je kan. Macam apalah yang penting sangat dengan cuci muka ni kan. Kita pakai sabun apa-apa selama ni pun macam biasa je. Masa muda-muda remaja dulu mungkin banyak jerawat kan, lama-lama tu sekarang ni jerawat macam dah kurang lah kan for some people. Mungkin ada juga orang yang masih ada jerawat tu kan. Tapi sebenarnya dia bukan setakat nak cuci muka je, okey? Kita bukan setakat nak cuci muka, nak hilangkan jerawat saja. Tapi sebenarnya penjagaan kulit ni sangat-sangat penting. Sebab kalau kulit tak dijaga di awal usia bawah 20-an, okay, dia punya impact tu, kesan dia akan kita rasalah dia punya kesan tu bila kita umur 30 ke atas. Okay, apa yang muncul umur 30 ke atas tu ialah antaranya pigmentation, okay, dan juga kedutan-kedutan yang maksudnya kedutan tu kita memang akan ada bila kita dah usia meningkat kan, tapi kadang-kadang kedutan akan jadi lebih cepat. Muka kita nampak lebih cepat tua daripada usia. Dan juga sebenarnya yang paling-paling bahaya itu daripada segi kecantikan je kan. Tapi sebenarnya yang paling-paling bahayanya ialah kalau kita tak jaga kulit dengan betul, kita akan dapat penyakit kanser kulit. Itu yang sangat-sangat bahaya. Baru-baru ni ada ada seorang ada masuk satu group, Facebook group. Kat situ ada ramai rider food panda, okay. So rider food panda ni lelaki lah kebanyakannya. So satu hari tu dia kata siapa-siapa boleh tak recommend sunblock. Dia kata sunblock yang bagus sebab dia kata dia kan rider kan, selalu naik motor. So dia kata dia dah apply sunblock macam-macam, tapi dia boleh tunjuk dia punya tangan dia dengan kulit sebenar dia memang berbeza sangat, macam hitam dan putih yang sangat-sangat berbeza, okay. So mungkin pada dia nak cari sunblock untuk elakkan kulit dia bertambah gelap kan. Tapi ada juga yang komen sebenarnya yang sangat-sangat bahaya ialah risiko untuk dapat kanser kulit tu. Itu yang sangat-sangat bahaya. Sebab kanser kulit tu boleh dapat sebab kita terdedah pada pancaran matahari yang terlampau lama lah. Okay. Dan pancaran matahari pun ada, kalau matahari pagi tu mungkin adalah vitamin D dan sebagainya kan. Tapi kalau pancaran matahari petang kan kita tahu dia bahaya juga. Okay. Dan sebenarnya sunblock yang ada dekat pasaran, dia kan ada certain SPF, okay, dan ada kebanyakan sunblock dia hanya boleh dia boleh block supaya sinaran UV tu dipantulkan semula, betul. Okay, kita tengah cari gambar yang Syahmu share itu. Tapi sebenarnya kita punya sunscreen, kita punya sunblock ada SPF 35 yang ni, okay. So yang ini sebenarnya dia boleh dekat sini ada tulis dia boleh memblock secara fizikal. Okay, kita punya ialah mild physical sunscreen that delivers protection against UVA dan UVB. Okay, so bukan saja UVA, malah UVB sekali. Di mana selain dia block daripada layer dekat luar kulit kita, ada sebenarnya sunblock lain kat luar sana, masih ada lagi pancaran UV yang boleh penetrate sampai ke lapisan dalam kulit kita, dan itulah yang menyebabkan kanser kulit. Okay, so kita punya sunscreen dia tulis sini dan memang dia boleh menghalang blockage secara fizikal. Okay. So itu mungkin ingatkan share dalam bentuk gambar aja nanti. Selain daripada itu, okay, kebanyakan orang perempuan sekarang kan suka pakai makeup, okay. Tapi bila pakai makeup, diorang suka apply lapis-lapis lah. Kalau saya tengok, saya jarang pakai makeup, tapi saya suka tengok. Kita perempuan kan, kita suka tengok cara orang buat
tutorial, makeup tutorial. Okay, sekarang ni makeup tutorial memang dahsyat lah. Mula-mula dia ada dia punya base, lepas tu dia ada foundation, lepas tu dia ada concealer. Itu baru asas lah tu. Concealer tu asas lagi. Maksudnya dah 3 lapis pun masih belum pakai makeup yang sebenar-benarnya. Okay, lepas tu lah baru ada contouring ke kan, blusher ke, eyeshadow dan sebagainya. So bila nak apply makeup pun lama kan, macam 30 minit at least ataupun sejam. Tapi kebanyakannya suka bila cuci muka tu sambil lewa saja. Tak cuci muka betul-betul. Bila apply makeup tu nak nampak macam nampak tip-top lah, cantik dan sebagainya. Tapi bila nak remove makeup tu tak nak pastikan setiap layer tu dibuang. Okay, so itu adalah salah satu benda yang kita kena ambil kisah jugalah. Okay, dan sebenarnya nanti kan I nak tunjuk pasal kita punya makeup remover. Makeup remover kita ni sebenarnya bukan untuk orang yang pakai makeup saja. Okay, so yes, orang yang pakai makeup tadi I cakap dia orang perlu bersihkan muka secara menyeluruh. Okay, kena betul-betul kalau apply makeup tu 3 layer, cuci muka pun kena lebih kurang 3-4 kali punya cuci. Betul sebabnya kita tak boleh harapkan daripada makeup yang tebal tu nak pakai satu cleanser yang boleh sekali cuci terus hilang semua, mustahil. Okay, mesti tak betul-betul bersih sebenarnya kalau buat macam tu. Okay, tapi makeup remover ni juga sebenarnya siapa-siapa yang tak pakai makeup, okay, macam I pun tak pakai makeup hari ni. So untuk orang yang tak pakai makeup pun sebenarnya perlukan makeup remover ni. So jangan takut dengan nama makeup remover. Especially orang lelaki lagi takut nak beli benda ni kan. Nanti orang serang pula, dia ni kenapa pakai makeup ke? Sebenarnya tak. Makeup remover ni sebenarnya ialah satu milk cleanser. Milk cleanser ni sejenis pencuci yang macam berasaskan dia punya tekstur macam susu. Okay. Fungsi dia ialah untuk kita gunakan sebelum kita guna the foaming cleanser. Foaming cleanser macam amino acid yang kita ada. Tujuannya ialah untuk nak mencuci minyak-minyak di muka yang ada daripada kotoran-kotoran yang kita dapat seharian lah. Okay, so kita punya kulit ni, kulit kita ni sebenarnya act as pelindung daripada kuman bakteria dekat luar kan. So melindungi diri kita. So apa-apa kotoran yang kita kalau keluar ada asap kereta ke apa, dia akan tepek dekat kulit dulu. Okay, so I pernah juga ada orang share, dia kata tujuan dia pakai makeup, dia kata makeup tu sebenarnya sangat penting. Pakai at least foundation je lah, dia kata, sebab supaya kotor-kotoran tu akan menepek dekat makeup tu lah katanya. Nanti bila kita balik rumah kita cuci, so kita cucilah lapisan luar tu. So tak adalah kulit kita ni direct kena kotoran kat luar. Okay, tapi itulah kaedah nak mencuci dia pun kena betul dan menyeluruh. Okay, kaedah nak mencuci muka tu. So salah satu elemen penting sebelum kita mencuci muka sebenarnya ialah menggunakan makeup remover. Okay, selain daripada tu, mungkin kebanyakan daripada kita hanya guna facial wash saja kan. Mungkin kebanyakan saya pun sebelum ni ingat ada facial wash, ada toner, cukup lah tu kan. Okay, facial wash toner cukup. Tapi sebenarnya tak cukup untuk kalau kita betul-betul nak menjaga kulit kita daripada berbagai anti-aging dan juga untuk menjaga memelihara kesihatan kulit. Okay, kulit pun kena sihat juga. Right? Satu benda best I nak share pasal kita punya produk Aquasense. Aquasense series ni mengandungi bahan-bahan premium lah kita cakap. Okay, compare dengan Foaming Dew V-Care. V-Care pun ada facial wash sendiri, Foaming Dew. Tapi kita punya amino acid cleanser yang macam dalam gambar ni, dia lebih premium lah produknya. Okay, so sangat-sangat sesuai untuk orang-orang yang ada apa-apa masalah kulit sensitif, okay, ataupun dia kulit biasa, ataupun kulit berminyak, sangat-sangat sesuai. Dan satu benda yang I nak share tentang kita punya hydrating lifting cream. Okay, dalam gambar ni yang kat depan sekali tu,
Okay, this one. Okay, hydrating lifting cream ni sebenarnya tujuan dia ialah untuk apply dekat muka sebagai krim pelembap lah. Boleh gunakan waktu siang dan juga waktu malam. Okay, tapi I pernah gunakan hydrating lifting cream ni pada anak ayah masa tu dia ada ruam-ruam dekat belakang badan dia. Macam eczema. Dan ruam dia tu mula-mula cuci dengan weekend shower gel dan juga kadang-kadang cuci dengan green Z. Tapi bila cuci dengan green Z ni, dia akan mengeringkan. Dia macam akan cepat kering lah. Bagus juga dia cepat kering yang gatal-gatal tu. Okay. Tapi dia jadi terlampau kering. Sebelum terlampau kering, I letak Aquasense Hydrating Cream. Okay. Dan juga ada masanya juga yang I cuci dengan kita punya amino acid cleanser ni. Sebab kan kita punya amino acid ni dia terdiri daripada amino acid iaitu protein yang sangat-sangat mesra dengan kulit. Okay, so I fikir kalau dia sangat-sangat bagus untuk kulit sensitif dan sebagainya, dia mestilah okey kan, dia mestilah bagus juga untuk masalah kulit. So memang saya pakai ni masa untuk cucikan belakang badan budak tu masa dia ada eczema. Okay, dan bila kering sangat, apply dekat dengan Aquasense Hydrating Cream. Okay. So Alhamdulillah lah kesan dia sangat-sangat baik. Okay, Ina dah ready ke? Kalau dah ready, I tutupkan dulu slide ni. Sorry kamera aku tak boleh on. Okay. So kita tengok slide je Okay, boleh. Boleh share slide. Okay, so untuk kita punya sesi pertama ni, insyaAllah Ina akan sharekan dengan kita tentang Aquasense punya produk series. Okay, boleh nampak ke slide ni? Okay, boleh nampak. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita akan belajar tentang produk Aquasense Skincare. Okay, so dalam Aquasense ni dia ada 7 produk makeup remover, amino acid cleanser, exfoliating cream, hydrating toner, sunscreen, hydrating and lifting cream, total renewal cream. Nampak macam banyak kan? Tapi actually semua produk ni kita memang perlukan bergantung pada kita punya keadaan muka lah, okay? Okay, so risiko memakai produk penjagaan kulit yang tidak sesuai. Satu, ia akan menjadikan kita punya kulit kering dan bertambah kedut, menimbulkan bintik putih atau hitam dan jerawat, dan pori akan membesar. Okay, sebelum ni saya nak cakap dulu. Kalau kita perlu kita tengok kita punya produk-produk yang kita letak pada kulit. Okay, kita kena ambil tahu apa kandungan yang ada dekat dalam kita punya produk skincare ke ataupun sabun ke, shampoo ke. Sebab apa? Kita tak nak ada bahan-bahan kimia, bahan-bahan yang berbahaya masuk dalam badan kita. Okay, jadi kita kena jadi macam very alert lah dengan barang-barang yang kita letak pada kulit kita lah kan. Okay. Jika kita gunakan sabun, kita gunakan sabun je, sabun basuh badan tu kan, sebagai pencuci muka, memang walaupun kulit kita bersih, pH kulit tu akan berubah ke lebih berakali sebab kita punya kulit muka ni dia lagi macam lagi nipis, lagi sensitif. Okay, so kulit akan berasa ketat, macam memeri macam tu, dan akan menyebabkan gatal-gatal dan alergi. Okay. So the first product yang saya nak kenalkan is the makeup remover. Okay. Makeup remover ni dia adalah langkah pertama dalam penjagaan muka kita. Walaupun kita tak pakai makeup, okay, siapa-siapa pun lah, lelaki ke perempuan ke yang tak pakai makeup tapi perlu juga
guna makeup remover ni. Sebab apa? Kita nak bersihkan kita punya muka tu dengan lebih mendalam lagi. Kulit muka kita ni dia sangat terdedah dengan abuk, dengan minyak, macam-macam lagi lah kan. So kalau kita tak cuci kita punya muka ni dengan betul, nanti kita punya pori-pori dekat muka tu jadi tersumbat. Okay, dia akan menyebabkan rembesan sebum dan metabolisme kulit kita akan terganggu. Pori kita menjadi kasar, ada banyak bintik hitam dan sebagainya. Okay. Makeup remover kita ni dia tekstur dia sangat halus, dia lembut, dia tak akan merosakkan kulit muka. Dia macam lotion lah, okay. Dia berasaskan minyak zaitun. Minyak zaitun kita tahu dia sangat-sangat bagus untuk penjagaan kulit. Dia tidak mengandungi minyak mineral atau alkohol yang boleh menyebabkan kulit kering, penuaan dan meningkatkan risiko kanser. Dan ia juga ditambah dengan Canadian Willow Herb untuk melegakan simptom alergi kulit. Okay. Canadian Willow Herb ni dia bersifat antimicrobial iaitu antiseptik semula jadi yang telah lama digunakan untuk melegakan alergi termasuklah eczema. So kalau tengok makeup remover ni dia bukannya untuk ataupun semua produk Aquasense lah. Dia bukan hanya untuk cantikkan muka sahaja, tak. Dia juga bagus untuk menyihatkan muka tu. Kalau macam saya dengar tadi sekejap ayah share pasal anak dia masalah kulit, dia sapukan cleanser. Kan? Tak pastilah apa benda tadi saya tak dengar dia punya sharing tadi. So kebanyakan produk Aquasense ni memang ada bahan-bahan yang boleh menyihat, boleh merawat sekali kita punya kulit. Okay. Okay, so produk yang kedua ialah amino acid cleanser. Kenapa kita perlu pilih amino acid cleanser ni? Ia berasaskan asid amino yang pekat. Okay, maksud pekat kat sini, okay, kalau you all tengok kan ada macam brand-brand lain pun, okay, produk skincare brand lain pun ada juga yang menggunakan amino acid sebagai dia punya cleanser. Tapi you all kena tahu adakah asid amino yang digunakan tu dia kandungan utama dalam skincare, dalam cleanser tu. Adakah ia pekat? Okay, ada yang dia campurkan dengan sabun. Okay, sabun ni dia memang boleh mencuci dengan baik tapi dia kasar pada kulit muka. So amino acid cleanser Aquasense ni dia menggunakan asid amino yang pure, yang pekat. Okay, dan dia menggunakan 8 jenis sebatian asid amino, ramuan pembersih muka yang terbaik kualitinya dalam produk kecantikan masa kini. Okay. Ramuan asid amino ni ramuan yang paling dekat dengan kulit manusia dan dia dapat membersih semua kotoran dan minyak pada kulit. Okay, so asid amino ni dia very lembut. Dia lembut lah untuk kulit muka dan dia boleh membersih muka tu dengan baik lah. Okay. Dan amino acid cleanser ni juga ditambah dengan ramuan pelembab dan penyubur kulit iaitu glycerol cocoa. Okay, kulit akan benar-benar bersih dan tidak berasa ketat selepas dicuci. Ia adalah berkepekatan tinggi, membersih dengan mendalam. Okay, jadi guna sikit saja dah memadai. Kalau tengok kan dia punya saiz nampak macam kecil sikit compare to cleanser produk-produk yang lain. Tapi sebenarnya nak guna dia sikit je sebab dia boleh, kalau kita guna sikit je dia dah boleh terus banyak buih dia. Dah boleh cuci seluruh muka. Okay. Yang produk yang kedua ialah exfoliating cream. Okay. Exfoliating cream ni dia mengandungi enzim labu dan enzim protein khusus untuk menghapuskan sel-sel mati secara berkesan. Okay, kenapa kita kena exfoliate muka kita perlu exfoliate muka sebab kita nak buang fungsi exfoliating ni, kita nak buang sel-sel mati pada muka lah. Okay.
Kalau you macam okay, kita tahu kita punya kulit muka tu dia akan, sel dia akan renew, tak silap saya every 30 days macam tu kan, dia akan renew. Kalau macam as we age lah kan, kita punya metabolism kulit tu dia makin lama dia makin slow. So kalau you tak exfoliate, you tak buang sel-sel mati daripada kulit tu, satu, dia akan menyumbatkan you punya pori-pori kulit, okay. Nanti kulit you tak boleh nak bernafas. Dan satu lagi, you tak buang sel mati tu, nanti dia akan berkumpul dekat you punya kulit. Kalau you pakai skincare yang mahal-mahal macam mana pun, susah dia nak serap dalam you punya kulit sebab ada sel-sel mati tu. So rugilah. Jadi penting untuk you exfoliate muka. Gunakan 1 ke 2 kali seminggu pada waktu malam. Berbeza, exfoliating cream Aquasense ni dia berbeza dengan exfoliating cream yang lain sebab dia tak ada butir-butir penyental tu. Sometimes macam produk lain dia ada yang macam scrub yang macam butir-butir tu kan, yang itu dia dapat mencederakan kita punya kulit. Walaupun dia nampak small je tapi dia boleh cederakan kulit lah. Yang kita punya exfoliating cream ni tak ada, dia memang tak ada cream tu, tak ada butir-butir tu. Dan dia tiada AHA yang melarutkan kulit dengan asid yang mengakibatkan alergi kulit. Ada certain exfoliating cream, okay, kat luar sana lah, bukan Aquasense kan, dia akan menghakis tau kulit. Nampak macam kita punya kulit tu nampak cantik tapi sebenarnya dia hakis kulit tu. Dia bukannya dia buang sel mati, dia hakis kulit terus. That is dangerous lah kan. Tidak menjejaskan ketebalan kulit yang sihat dan menggalakkan metabolisme kulit, mengurangkan pigmentasi, memperbaik kekusaman kulit dan menjadikan kulit licin berseri. Okay, sebab kita punya sel mati tu dah tak ada kan, so nampaklah kulit kita licin berseri macam tu, tak kusam. Okay, exfoliating cream ni dia boleh biarkan semalaman. Kalau you apply malam before tidur, you tak bilas pun tak apa. Besok pagi bangun you baru bilas pun boleh juga. Sebab dia tak merosakkan you punya kulit. Okay. Produk yang seterusnya ialah hydrating toner. Toner dia untuk melembab, melega dan merapikan kulit. Kulit perlu lembab supaya mudah menyerap nutrien daripada produk penjagaan kulit. Okay, toner ni dia macam after you dah basuh muka kan, you keringkan muka, lepas tu you nak preparekan muka you tu, preparekan kulit muka untuk absorb nutrien daripada skincare tu pula. So you kena applykan toner ni sebelum you apply cream, hydrating cream ataupun renewal cream. Okay, keistimewaan toner ni, okay, dia ada antaktisin. Okay, satu ramuan antaktisin yang diproses dengan teknologi membran molekul. Antaktisin ni dia memulihkan kulit yang kering dan cedera ataupun sunburn, merangsang pembentukan kolagen dan elastin, mengatasi masalah kedutan, mengunci air dalam kulit. Okay, so kalau you sunburn, kalau you kulit terlalu kering, apply toner ni, dab dengan cotton pad dekat tempat yang kering tu, tempat yang sunburn tu. Dia tak pedih pun, dia akan elokkan balik muka tu. Kejap je dia akan pulihkan balik kulit. Dia mengandungi ekstrak tumbuh-tumbuhan. Okay, dia ada meadowsweet. Meadowsweet ni dapat mencegah keradangan, mentimun, mencegah keradangan, menghentikan rasa gatal-gatal, berkesan mengatasi simptom gangguan permukaan kulit dan menenangkan kulit. And dia ada berdak, menyingkirkan toksin, melaraskan sebum dan mencegah bintik putih dan jerawat. Okay, so hydrating toner ni pun sangat-sangat bagus untuk orang yang ada masalah kulit sensitif, yang ada masalah alahan, okay, yang ada masalah kulit terlalu kering ataupun terlalu sensitif lah, okay, gatal-gatal tu semua kan. Dia memang sangat-sangat bagus. Apply je, dab je dekat tempat yang kering tu. Bukan saja dekat kulit muka, you boleh letak dekat mana-mana lah, kat tangan ke mana-mana yang kering pun boleh juga. Okay, dia mengandungi mikronutrien pekat alga merah. Okay, menjadikan sel kulit lebih sihat dan toner kulit lebih cantik. Okay, produk yang seterusnya ialah sunscreen. Okay,
sunscreen, okay, kita kena tahu pasal UVA dengan UVB. Okay, UV ultraviolet A dan ultraviolet B. UVA ni dia merosakkan kita punya lapisan epidermis, okay, lapisan yang paling bawah kulit. Dan ia merosakkan kulit jangka panjang, mengakibatkan penuaan dan kedutan. Dan UVB pula merosakkan lapisan kulit luar. Okay, macam sunburn, kanser kulit, alergi. Itu kalau kita expose dengan UVA dan UVB, inilah dia punya consequencesnya lah. Okay. So sunscreen ni kita perlu apply sebenarnya walaupun kita tak keluar rumah, kita apply juga. Sebab kat dalam rumah pun kita still dapat cahaya matahari. Kita still dapat rays tu daripada lampu. Walaupun kita rasa macam tak berbahaya, tapi dalam jangka masa yang panjang dia akan merosakkan kita punya kesihatan kulit. Okay, apa kebaikan sunscreen Aquasense ni? Dia dapat membentuk satu lapisan pelindung di permukaan kulit, dapat menghalang UVB dan UVA. Okay, dia dapat halang Satu lagi, di teknologi penyalutan yang digunakan dapat mengelakkan butiran sinaran UV halus melekat pada kulit. Ia selamat kerana tidak diserap oleh kulit. Ditambah dengan Canadian Willow Herb dan rumpai laut, memberi perlindungan kulit serta membaiki DNA yang telah rosak. Tidak berminyak dan tidak melekit selepas digunakan. Tahan lama walaupun berpeluh. Okey, keanjalan kulit. Kenapa kulit hilang keanjalan? Okey, lapisan kulit kita ada dua jenis protein, collagen dengan elastin. Okey, kedua-dua jenis protein ni dia menyokong kekenyalan dan keanjalan kulit kita. Tapi dalam peningkatan usia, penghasilan kedua-dua protein ini berkurang, menyebabkan kulit kita hilang keanjalan. Jadi dia tak macam boing-boing macam tu lah kan. Apa jadi kalau kulit hilang keanjalan? Okey, pori kita jadi lebih kasar dan menonjol. Kulit dari cuping telinga hingga dagu mula kendur. Kedutan muka lebih banyak dan jelas. Sembab di bawah mata dan kulit kusam dan tidak berseri. Okay, so ni kita tak nak lah kan, kita pakai skincare kita nak jadi lebih cantik kan, lebih sihat muka kita. Kita tak nak benda-benda ni. So kita perlukan, kita tak nak sagi-sagi muka, kedut-kedut kita tak nak, so kita kena gunakanlah kita punya hydrating and lifting cream. Okay, hydrating and lifting cream ni dia dapat mengembalikan keanjalan kulit, menggalakkan penghasilan kolagen dan membentuk semula struktur kolagen, mengurangkan kedutan kulit, meningkatkan keanjalan dan keserian kulit, menyuburkan kulit, kulit tidak mengelupas, mengurangkan alergi. Best kan bila baca dia punya kebaikan dia macam wow. Terus nak pakai kan hydrating lifting cream ni. Okay, tapi memang dia nampak, boleh nampak lah dia punya kesan pada kulit tu, especially kalau kita punya kulit tu memang dah start berumur. Maksudnya kita dah start berumur, boleh nampak kesan dia dengan cepat. Okay, dia dapat melembabkan kulit juga. Okay, dia dapat kunci air dalam kulit untuk jangka masa lama. So kita punya kulit tu dia tak kering lah, dia sentiasa hydrate. Mencegah kelesapan air dan melembutkan kulit. Okay. Dan produk yang kedua, cream ialah Total Renewal Cream. Okay. Renewal Cream ni keistimewaan dia dapat menggalakkan metabolisme kulit, meningkatkan daya mengunci air berpanjangan, mengekalkan keanjalan kulit, mengurangkan kedutan, melegakan kulit yang sensitif atau mudah alergi, meningkatkan daya imun kulit dan menggalakkan penjanaan semula sel kulit. So kalau yang hydrating lifting cream ni dia more to nak anjalkan kulit tu. Okay, dia dapat hasilkan collagen, dia dapat kasih hydrate muka kita. Okay, tapi renewal cream ni dia dapat repair balik sel kulit muka yang dah start rosak.
Tu beza dia lah. Jadi biasanya kalau macam hydrating lifting cream tu kita suggest untuk golongan yang muda sikit. Kalau yang dah mungkin 40 tahun ke atas, kita suggest untuk gunakan Total Renewal Cream. Sebab dia dapat repair balik kita punya skin tu, renew balik kita punya sel kulit muka tu. Okay. Total Renewal Cream ni dia ada satu ramuan sangat-sangat berharga, sel tunjang atau panggil stem cell. Stem cell yang dipanggil Quicumum maritimum ni retinal of the sea. Dia dapat anjalkan kulit muka dan dapat kurangkan kedutan pada muka. Dan dia menggalakkan semula regeneration of cell. Dia kasih sel kulit muka tu dah jadi baru, dia kasih nutrient lagi kepada sel tu. Okay, polipeptida biokimia yang terkandung dalamnya dapat melengahkan penuaan, melindungi kulit daripada ancaman radikal bebas. Okay. So ni adalah harga produk Aquasense. Kalau tengok kan memang nampak macam mahal sikit. Tapi sebenarnya produk-produk Aquasense ni kan, kita bukannya guna sebulan, kita bukannya guna macam kejap saja. Dia satu botol tu boleh tahan mungkin dalam tengok kita punya penggunaan macam mana. Sekurang-kurangnya lah saya rasa paling-paling pun boleh tahan 2 bulan. Kalau orang yang terlalu banyak guna tu kan mungkin 2 bulan boleh tahan, tapi biasanya 3 ke 4 bulan tu dah boleh tahan satu botol. Okay, tengoklah macam mana penggunaannya. Tapi kita tahu dia punya produk sangat-sangat selamat, sangat-sangat tidak merosakkan kulit, malahan dia elokkan lagi kulit. Dan ia sesuai untuk mereka yang kulit sensitif, kulit yang berminyak, kulit yang combination skin, kulit yang normal, semua sesuai untuk pakai produk Aquasense ni. Sebab dia punya ramuan dia sangat-sangat mild. Dia tidak bersifat bahaya pada kulit kita lah. Okay. Tips memilih produk penjagaan kulit. Okay, first kita kena kenali bahan-bahan yang digunakan dalam produk itu. Pastikan ia selamat dan sihat. Okay. Jangan taksub dengan produk yang menjanjikan instant effect. Sebabnya instant ni, benda-benda instant ni macam kita tahu lah instant kan. Dia bukannya natural. Benda-benda yang natural ni dia perlukan masa untuk dia baik pulih. Okay. So kalau dia cakap instant, dalam 3 hari boleh jadi macam ni, dalam seminggu boleh jadi macam ni, itu kita jangan taksub sangat. Okay. Kenal pasti bahan-bahan betul-betul, apa yang produk yang digunakan dulu. Kalau tak tahu apa benda kandungan dalam produk tu, okay, pilih yang selamat. Okay, pilih yang selamat. Jadi apa yang selamat? Kita tahu Aquasense ni memang selamat. Sebab company dia memang dia punya dia punya objektif, dia punya misi, dia memang nak menghasilkan produk-produk yang selamat yang tidak membahayakan kesihatan pengguna lah. Okay. First, kalau tak pernah try lagi Aquasense ni kan, nak try dulu, okay, go for basic. Basicnya ialah amino acid cleanser, toner, moisturizer ni sama ada hydrating ataupun lifting cream ataupun renewal cream dan sunscreen. Okay, itu basic lah. Tapi kalau nak yang betul-betul full skincare punya rutin tu, perlu beli semualah kalau boleh. Okay. So itu saja saya punya perkongsian. Okay, ada yang nak tanya ke? Cik Siva nak tanya apa-apa? Ada satu soalan dekat dalam chat tu.
penggunaan cleanser untuk kali pertama memang akan berlaku pengelupasan kulit ke? Boleh jawab? Okay, Aunty Ita guna cleanser ni ke? Ini Aunty Ita punya experience sendiri ya? Okay. Dia sebenarnya kan pengelupasan kulit muka ni mungkin ada orang yang Aunty Ita tadi tak ada Okay. Dia terkeluar kejap. Soalan Aunty Ita tu, Aunty Ita experience sendiri ke apa? Ya. Mula-mula guna tu kita cuci lah. Tak tahulah mungkin banyak sangat pakai kot. Dia hujung jari je. Kita dah cuci muka tu. Lepas 2 hari tu kita rasa macam ada macam mengupas kot. Dia kasar sikit kan. Tapi bila kita pakai hydrating cream ni, nampak dia halus mula lah. Cuma permulaan tu je rasa ada berlaku macam pengupasan sikit. Pengupasan kulit kot. Tapi tak bahayalah mungkin kan. InsyaAllah. Okay, dia sebenarnya mungkin sebab kita tahu produk Aquasense ni semua dia menggunakan bahan-bahan yang berunsurkan tumbuh-tumbuhan, okay, yang selamat. Kalau ada pengelupasan kulit masa awal-awal pakai tu, mungkin sebelum ni kita gunakan produk yang ada banyak chemical, so dia tengah cuci nak keluarkan balik chemical. Ya betul. Pakai ni apa? Apa dia nanti kita? Tak dengar. Bukaan kulit. Jadi kita kena tengoklah sebelum ni kita pakai produk yang scrub. Okay. So penggunaan produk sebelum ni kita tengok dulu, kalau ada banyak sangat bahan kimia memang dia akan melupas dululah sebab dia akan ada reaction pada kulit muka kita. Okay. Okay, terima kasih. Okay, ada soalan lain tak tentang apa yang Ina share tadi? Kalau tak ada, sebenarnya I nak share sikit beberapa. Aunty nak tanya boleh? Ayah? Boleh. Boleh kan Aunty? Ini kalau ikut step, ikut Aunty lah. Rasa mula-mula sekali kalau kita nak ini makeup remover kan. Lepas tu cleanser. Lepas tu exfoliate je. Kalau ikut turutan dia. Ina nak jawab ke? Lepas Nanti? Yelah, yang betul tak turutan tu? Mula-mula makeup remover, lepas tu cleanser, lepas tu exfoliate. Okay, betul. Lepas tu toner ya? Bukan macam ni. Kalau makeup remover tu sebenarnya untuk cleansing waktu malam. Okay, waktu malam sebelum kita tidur. Okay. Kita pakai makeup remover, lepas tu pakai cleanser. Lepas pakai cleanser, pakai exfoliating cream. Tapi exfoliating cream ni bukan setiap malam tau. Dia setiap satu kali ada 2 kali seminggu. Okay, lepas dah pakai exfoliating cream ni, kita akan cuci muka lagi sekali. Lepas cuci muka lagi sekali tu kena cuci lagi? Cuci lagi sekali dengan cleanser. Cleanser saja. Lepas tu pakai toner dan cream. Okay. Itu miss satu step lah. Lepas exfoliate kena cleanse lagi. Okay, maknanya kalau kita keep overnight pun pagi tu kita cleanse dululah. Ya. Okay, thank you. Kita stop sekejap untuk azan
Okay, so kalau tak ada soalan, I nak share slide sikit berkenaan dengan beberapa yang dikongsikan daripada nutritionist kita tadi. So apa yang Ina share tadi ialah tentang the ingredients of the product, kan, kelebihan produk, kelebihan produk Aquasense, okay, ingredients kat dalam dia, especially hydrating cream dengan renewal cream tu sangat-sangat best. Sebab ada Canadian Willow Herb tu, dia sangat-sangat bagus untuk kulit sangat-sangat sensitif. Okay, ada setengah orang dia sangat-sangat sensitif kulit dia, kalau pakai salah facial wash terus naik merah-merah ke apa kan. So sebenarnya Canadian Willow Herb tu dia adalah daripada unsur tumbuhan dan dia punya kesan dia atau dia punya fungsi dia adalah similar to steroid. Steroid tu kan fungsi dia adalah untuk meredakan kulit yang merengsa kan. So Canadian Willow Herb memberi efek yang sama tetapi secara lebih selamat lah sebab dia natural. So tadi kan kita cakap bahaya bahaya sinaran UVA, UVB tu boleh mengakibatkan kanser kulit. So macam mana rupa kanser kulit tu? Ini adalah simptom kanser kulit sebenarnya macam tahi lalat lah. So tahi lalat ni pun sebenarnya adalah satu bentuk kulit kita punya, dia bukannya orang ada tahi lalat banyak tu cantik ke apa dia adalah simptom-simptom awal untuk penyakit kanser kulit tu. Orang kata kalau tahi lalat tiba-tiba tumbuh lagi tahi lalat baru, tiba-tiba tumbuh lagi, especially tahi lalat yang macam timbul tu kan, tahi lalat hidup orang panggil kan, itu sebenarnya adalah salah satu ketumbuhan atau masalah kulit lah sebenarnya. Okay, so dia punya simptom-simptom awal macam tahi lalat saja. Dan kalau dah jadi kanser kulit yang kronik, dia akan jadi macam ni. Okay, so ni gambar dapat daripada Google lah. I tak pernah berjumpa depan-depan dengan orang ada masalah kanser kulit, tapi lebih kurang macam ni lah. Okay, dia bermula dengan bintik-bintik tahi lalat tapi lama-lama dia boleh jadi kronik macam ni. Okay, so tadi I ada mention tentang sunscreen kita, ada physical punya, kita block menggunakan, kita adalah physical sunscreen. So physical sunscreen ni bezanya dengan chemical sunscreen ialah physical sunscreen kalau tengok dalam gambar ni dia buat pantulan cahaya, pantulan daripada cahaya UV tu, tapi chemical sunscreen dia sebenarnya bukan memantulkan, dia cuma absorb heat, dia absorb cahaya matahari dan dia lebih ringan tekstur dia, tak berapa berminyak. Tapi kita punya sunscreen pun sebenarnya tak berminyak pun, dia cuma memang slightly thicker tekstur tu, ya betul. Dan dia bila apply tu dia akan work immediately. Okay, lagi satu contoh ni daripada slide Syuang Ho hari tu. Okay, beza physical dengan kimia punya sunscreen. Kita punya physical ni, kalau tengok sebelah kiri ni dia memantul. Kalau tengok yang sebelah kanan ni kimia, dia ada yang memantul. So dia yang memantul tu mungkin dia mengurangkan gelap kulit, tapi ada lagi yang dapat penetrate kulit juga. Okay, ada lagi yang sikit tu dia bias masuk kulit juga. So ini yang diserap kulit ni lah yang akan menghasilkan tindak balas kimia dan dia akan merosakkan lapisan kulit kat dalam. Okay, so kita pakai physical sunscreen di mana dia lebih stable terhadap cahaya dan dia memang macam membentuk satu lapisan dekat luar kulit kita dan dia tak menyerap terus dalam kulit kita sunscreen tu. Okay, ini pula adalah tentang Total Renewal Cream yang Ina share last kali tu. Yang Total Renewal Cream tu sangat-sangat bagus lah untuk skin repair. So ini adalah contoh gambar rajah kulit. Okay, yang sebelah kiri ni adalah sebelum menggunakan Aquasense Total Renewal, dan selepas ni boleh nampak sel-sel kulit dah kembali terbentuk dan lebih sihat. Okay, dan lebih anjal kulitnya. Yang sebelah kiri ni dah nampak macam kedut-kedut, ya kan? Okay, so yang tadi Ina cakap pasal keanjalan tu. Alright, so itu juga nak share lah. Yeah. So itu je nak share pasal slide. So I nak tunjukkan sedikit demo on the product. Okay, I nak tunjukkan, tadi Aunty Kamalia ada tanya tentang urutan kan, urutan produk. So jelas tak tentang urutan penggunaan dia? Jelas kan?
Mula-mula tu kalau untuk waktu malam kita guna, sebab waktu malam kita guna makeup remover sebabnya seharian kita punya kulit dah terdedah dengan minyak masak lah, asap kereta dan sebagainya kan, dan tugas-tugas harian. So bila waktu malam tu baru kita guna makeup remover untuk buangkan kita punya minyak-minyak tu. Okay, so I buat demo, simple demo. Mula-mula waktu pagi kita dah gunakan amino acid cleanser kan. So amino acid cleanser ni dia macam face wash biasalah. Kita letak sikit pada kulit. Dia punya tekstur dia adalah macam ni tekstur dia macam rich texture warna putih lah. Okay. Lepas tu kita campur dengan air dan bentukkan foam. Lepas tu kita cuci kat muka secara lembut. Ni Diamond Cat Cheng pesan kena cuci muka kita dengan lembut. Diamond Cat kata muka kita ni macam tofu. So siapa tak kenal Diamond Cat, dia ialah sebelum dia Zhang Shuanghu, dia sebenarnya adalah seorang pakar kecantikan kulit. Dia dulu belajar dan kerja di France, okay, pakar dalam bidang kecantikan kulit. So bila dia kata tu, I percayalah, okay. Dia kata kulit muka kita ni macam tofu, kena cuci dengan lembut dan jangan gonyok-gonyok kan. Setengah orang kan bila cuci muka dia suka macam tu je kan. So dia kata jangan, dia kata dengan lembut saja, guna-guna hujung jari. Kulit muka macam tofu. Tahu tu kan maksudnya sangat-sangat fragile lah. Okay. Macam tahu apa, sundubu tu kan. So itu Diamond Cat kata, okay, kulit muka kita ni sebenarnya sangat-sangat lembut. Okay, mudah tercalar kalau sebab tu kulit kuku kena jangan panjang sangat. Okay, jangan kena sebab daripada luaran mungkin tak nampak tapi dia boleh mencederakan kulit kita dalam jangka masa panjang. Okay, itu tip nombor 1. Lepas kita dah cuci muka kita dengan amino acid cleanser, kita pakai toner kan. Toner yang ini. Okay, toner tadi Ina cakap untuk prepkan muka kita sebelum kita nak menggunakan cream yang lain. Contohnya macam ni, hydrating lifting cream. So lepas dah pakai toner, kita apply hydrating lifting cream ni, letak dekat muka, ratakan seluruh muka dan sapukan saja ke seluruh muka, okay? Ke seluruh muka. Bawah mata dan juga bahagian atas ni keseluruhan sampai ke bawah dagu. Dah dia pula sebut kat sini. Okay, lepas tu bila dah pakai cream ni, hari tu ada yang share katanya lepas dah pakai toner and then bagi masa sikit, lepas tu baru pakai cream, bagi masa sikit, bagi masa untuk produk tu menyerap dalam kulit, cream ni menyerap dalam kulit dan lepas tu baru kita apply kita punya sunscreen. Okay, ni adalah dia punya siang punya ni. Okay, so I selalu letak macam ni, letak je lah macam ni. So dia punya tip dia macam runcing macam ni Okay, so letak macam ni, merata dekat kulit kita. Jadi macam kucing sekejap. Kucing. Macam ni. Itu awak tak boleh main. Tutup balik. Dia pula assistant kat sini. Okay, lepas tu kita ratakan. Okay, ratakan. So kalau kita letak banyak sangat nanti sebab sunscreen ni dia macam create layer kan. Tadi kalau kita tengok dia memang protect kita punya kulit daripada kena sinaran UV. So kalau letak banyak sangat nanti kulit kita jadi macam putih-putih pink macam tu. Dia punya warna tu. So kalau macam rasa putih sangat masak saja dia. Lama-lama nanti dia akan blend lah dengan muka kita macam tu. Okay, mula-mula tu mungkin nampak putih sikit tapi lama-lama tu biarkan saja dia akan blend dengan muka kita for a few minutes ataupun lebih-lebih tu boleh letak dekat tangan. Okay, so dah bila macam ni kita dah boleh keluar rumah dengan tenang. Maksudnya muka kita dah protected. Kalau nak pakai makeup, ni lah waktunya nak pakai makeup. Dah lepas dah pakai sunscreen baru kita apply makeup. Okay, so sunscreen ni macam base lah. Okay, so itu waktu siang kita dah keluar, dah jalan-jalan semua. Lepas tu waktu malam, of kita kena cuci muka kita lah bila kita nak ambil wuduk tu nanti kan. Tapi katalah kita dah waktu malam punya rutin pula,
kita akan kena cuci dengan makeup remover. Okay, so macam mana cara nak guna makeup remover ni? Ada beberapa cara, so I suka guna cara macam ni lah. Okay, mula-mula kita just, makeup remover ni dia ada milk cleanser macam saya cakap tadi kan. Dia macam susu. Macam krim susu lah dia punya bentuk dia, tekstur dia. Okay, so guna cara dia ialah kita boleh basahkan dulu muka kita. Lepas tu kita massage dalam muka pula. Pada kulit muka kita macam ni. Okay, kita massage je. Seolah-olah kita nak menanggalkanlah kotoran-kotoran daripada muka tu. Okay, tapi secara lembut. Okay, secara lembut. Janganlah anggap kita sapu je satu kali and then kita nak tanggal semua, tak boleh. Kita anggaplah muka kita ni berminyak, ada kotoran banyak kan. Lepas tu kita ambil cotton pad tu dan kita sapu dia. Okay. Sapu keluar. So kalau I pakai makeup remover, I selalu nak puas hati lah kan. I akan buat benda ni 2 kali. Okay. So boleh nampak. Tadi kan kita pakai makeup remover tadi kan. I tak ada pakai makeup Pakai makeup remover je tadi. Dan mungkin sebab minyak masak kita tadi, setelah kita memasak tengah hari ni, so mungkin ada dah minyak melekat kat muka. So, nak tengok? Sibuk pula dia. Lepas tu, melekat dekat cotton pad ni. Okay, so kalau nak lebih berkesan, tadi saya cakap kan, kalau kita pakai makeup berlayer-layer, nak cuci pun kena ambil masa juga, tak boleh harapkan satu kali cuci. So I suka buat makeup remover ni 2 kali. Okay, bila dah wipe dengan cotton pad, I akan rinse dengan air. Okay, bagi dia bersih betul. Lepas tu apply lagi sekali makeup remover macam tadi. Okay, letak pada muka, massage sikit, remove dengan cotton pad dan rinse dengan air. Lepas tu saya akan gunakan amino acid cleanser untuk cuci muka betul-betul. Okay. Itulah start. Itu waktu malam. Okay, bila dah cuci muka betul-betul, kalau ada boleh pakai toner, dan kalau ada renewal cream, boleh pakai renewal cream. Kalau tak ada, boleh pakai balik kita punya hydrating dan lifting cream. Ini boleh guna siang dan malam. Okay, fungsi dia ialah untuk melembabkan kulit. So jangan lupa untuk pakai benda-benda ni untuk waktu malam, sebab sebenarnya waktu kita tidur, kita punya sel-sel badan kita buat renewal proses. Okay, masa kita tidur. So kalau boleh kita nak kulit kita pun terpelihara lah masa tidur pun, dia pun dibaja dan dibelai dengan benda-benda ni. Dan pastikan, yang paling penting, pastikan muka kita bersih sebelum kita tidur. Kita kena cuci dulu muka kita bersih-bersih. Kalau kita tak cuci, setengah orang dia kata dia tak pakai makeup, buat apa dia cuci muka kan. Tapi tadi kan macam Rina ada cakap dan I pun ada mention yang kita terdedah pada kotoran kat luar. Kalau kita duduk rumah sahaja pun kita terdedah pada minyak masak. Okay, dan apa-apa sajalah kotoran yang ada. Seolah-olah kita selalu mandi setiap hari kan, sebab walaupun kita tak ada buat apa sangat, tapi kita mandi, sama juga dengan kulit muka kita, perlu dibersihkan selalu. Kalau kita tak bersihkan muka kita sebelum tidur, nanti kita akan tidur dengan kotoran-kotoran tu menepik pada muka kita sampai ke esok pagi. Okay, so jelas tak cara nak guna produk tadi? Dan ada apa-apa soalan lagi tentang Aquasense? So kalau nak tahu, tadi yang Irna sharekan tadi tu memang lengkap lah. Itu kita punya set Aquasense yang lengkap, daripada cleanser, seringan-ringan cleanser ke total renewal cream untuk membantu skin repair. Okay, dan ini sebenarnya sangat-sangat adalah daily routine lah, penjagaan kulit yang daily routine. Kalau kita nak bagi dia lagi mantap, memang kita pakai exfoliating cream, okay. Tapi pada saya rasa yang the basic ialah makeup remover, okay. Amino acid cleanser, ni basic lah untuk mencuci kan. Lepas tu sunscreen, basic untuk menjaga kulit kita, okay. Dan juga at least kita kena ada kalau tak ada renewal cream, at least kena ada hydrating cream, okay, untuk melembabkan muka. Okay, so
Itu sahaja yang saya nak share tentang kita punya aquasan. Okey, ada apa-apa soalan tak? Atau ada siapa-siapa nak tambah apa-apa ke? Kulit muka Toner macam pun apa? kena pakai juga. Toner kena guna juga kan? Toner pun macam Ina cakap tadi, toner tu kita guna selepas kita cuci muka sebagai preparation untuk nak terima krim dan sunscreen yang lain. Okay. Tapi kalau katalah, kalau bajet kan tak nak pakai toner pun okey lah, tak ada masalah. Cumanya lepas cuci tu kita kena pakai sesuatu untuk moisturekan muka kita kan. So kalau tak pakai toner, kena pakai hydrating cream lah. Nanti Nina cakap apa ke tu? Nampak je dia bergerak. Tak. Anda cakap apa? Tak ada? Okey? Tak dengar. Tak apa. Tak dengar? Tak Oh, you tak dengar Tak dengar. Dah jauh sangat. Apa tu? Ada kapak ni. Okeylah, tak apalah macam tu. Ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak. Tak adalah tu kot. Okey. Okey, kalau Aunty Ita ada nak tanya apa lagi? Tak adalah. Okey. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, insyaAllah kita jumpa hari Jumaat. Tapi I rasa mungkin I plan nak tukar meeting kalau boleh pukul 2:30. Okey tak semua orang? Nanti okey je. 2:30 Okay. I plan nak tukar 2:30 lah. Jumaat ni kita try supaya tak kita latih kan kita ada ingat. Okay, supaya kita share dia punya link dan waktu semulalah hari Jumaat nanti. Okay. Dan terima kasih semua. Boleh tak kita nak ambil gambar satu kali? Yeah. Boleh onkan kamera tak semua orang? Macam Ilna tak ada, kita nanti kita tepek muka dia. Tepek. Alright. Okay. Alright, nanti kamera dia. Okay, thank you very much Aunty Asha. Aunty Asha, jom kita ambil gambar satu kali boleh ke? Nak berguna. Nampak semua orang Okey kan? Sudah Okay, ready? Okay. Kenapa dia? Dah belum. Okay, ready? Dah. 1, 2. Okay, thank you very much semua. Thank you very much semua. Bye. Alright, so insyaAllah nanti Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ayah. Thank you very much. Terima kasih banyak. Nanti insyaAllah di hari Jumaat, okay? Okey. Assalamualaikum. Bye. Bye, ya Allah. Stop record.